Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita masih lagi kekal di rumah Allah untuk berzikir, berwirid dan berdoa. Kemudian Allah masih kekalkan kita lagi di dalam masjid ini bagi mengisi masa yang terluang di antara maghrib dan isyak untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Pertamanya sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ratusan mukjizat. Bila sebut mukjizat, ianya adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti sokongan bahawasanya yang diutuskan itu adalah datangnya daripada Allah untuk menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Jadi perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul itu dinamakan mukjizat. Bila sebut mukjizat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita hampir 1400 tahun lebih lamanya. Apa peninggalan pun tak ada, adalah orang simpan janggut Nabi, jubah Nabi, macam-macam lah, yang kadang-kadang kita tak tahu kebenarannya adalah sumber itu datangnya betul-betul dari Nabi. Dan kalau kita pergi di Masjid Nabawi sekalipun, kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lalu di kawasan Rautah itu, ziarah Nabi itu, ada lubang. Lubang tu kita pun ngintailah dalam lubang tu. Sebenarnya kita bukan memandang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tempat itu sebenarnya sudah pun disimin. Jadi bila kita sebut mukjizat Nabi ni, kita boleh kata bahawa beruntunglah para sahabat Nabi SAW sebab dapat melihat mukjizat Nabi. Ada mukjizat yang disaksikan oleh seorang sahabat. Antaranya adalah mukjizat Nabi ketika Rasulullah SAW keluar daripada Taif. Nabi pergi berdakwah ke alam jin, yang ketika itu disaksikan mukjizat tersebut oleh anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Harithah. Dan kadang-kadang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh ramai para sahabat. Antaranya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada para sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar bunyi tangisan yang datangnya daripada sebuah batang tamar yang menangis, dan situasi itu, suasana tersebut disaksikan oleh ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat akhir zaman ni, apa mukjizat? Apa mukjizat Nabi yang dapat kita lihat? Tak ada.
Tapi kita lupa bahawasanya sesungguhnya ada satu mukjizat Nabi yang masih kekal, yang masih dapat dinikmati oleh umat akhir zaman tahun 2022 ni. Apa dia mukjizat itu? Mukjizat itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar, yang paling agung yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itulah tempoh penurunan Al-Quran. Kalau kita sebut ayat pertama Al-Quran yang turun, saya yakin semua yang berada di sini tahu apakah ayat tersebut dan daripada surah mana. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa dilantik menjadi rasul secara rasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana peristiwa pelantikan Nabi menjadi rasul ini merupakan peristiwa yang merujukkan penurunan Al-Quran, peristiwa nuzul Al-Quran itu. Itulah peristiwa pelantikan Nabi, turunnya Al-Quran yang pertama. Itulah secara rasmi pelantikan yang dihadiri oleh siapa VIP masa tu? Tak ada VIP, tak ada kapet merah. Ianya berlaku di Gua Hira. Gua Hira di mana tak ada pun dijemput mana-mana pemimpin, tapi itulah perlantikan yang paling mulia sekali di dalam alam ini, iaitu perlantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Apabila nak dekat-dekat umur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap mengasingkan diri. Nabi tak suka duduk dekat Mekah ni. Sebab apa? Mekah ni dah jadi macam ion dah, macam ion nilai ni, serabut. Ada wayang, ada karaoke, ada orang jual beli, ada macam-macam lah. Dia jadi suasana hiruk pikuk dengan orang berzina, dengan minum arak. Nabi tak selesa. Walaupun Nabi belum menjadi rasul, Nabi tak selesa dengan kehidupan orang-orang Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri dan Nabi memilih Jabal Nur. Jabal Nur ni, Bukit Nur ni, atas bukit tu ada gua, dan gua itu dinamakan Gua Hira. Di situlah Nabi duduk mengasingkan diri, merenung alam ini. Nabi tercari-cari di mana sumber ketenangan yang sebenar. Nabi nak halang penduduk Mekah. Nabi tak suka dengan suasana Mekah, tapi Nabi tak tahu nak dapat punca tu daripada mana. Kalau tak nak sembah berhala, jadi nak pergi ke mana sebenarnya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri, nak dekat-dekat peristiwa perlantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Mana Jibril datang, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril yang berupa manusia membawa satu bekas, di mana di atas bekas itu ada lembaran-lembaran. Jibril menyatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, Iqra." Nabi tengok, kemudian Nabi pandang Jibril. Nabi kata, "Ma'ana biqari," aku tak pandai baca. Lepas tu Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat dan erat. Kemudian dilepaskan, "Iqra Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sekali lagi, "Ma'ana biqari," aku tak pandai baca. Sampailah kali ketiga. Sampai kali ketiga, maka Jibril menyebutkan, itulah ayat Al-Quran yang pertama yang turun. Kalau kita kata surah Al-Alaq, orang tak dapat nak clear sangat. Tapi kalau sebut surah Iqra, ramai orang boleh sebut. Yang turun pada ketika itu, Jibril membacakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat sahaja, tak habis pun kemudian Jibril pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1001 persoalan yang turun di dada Nabi. Siapakah lelaki tersebut? Apakah perkataan yang dia bacakan tadi? Perkataan itu bukan daripada manusia ataupun syair daripada orang Arab. Sebab apa? Nabi SAW dibesarkan di perkampungan Sa'adiyah, di mana perkampungan Sa'adiyah ni Nabi belajar membaca ataupun membaca bahasa Arab yang sebenar, maksudnya bahasa Arab yang dalam. Kemudian apabila Nabi mendengarkan perkataan daripada Jibril, Nabi kata, ini datang ayatnya daripada mana? Siapakah lelaki tersebut? Kenapa dia bacakan ayat itu kepada aku? Kemudian Nabi berlalu pergi dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan, di pertengahan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disapa sekali lagi oleh malaikat Jibril. Kali ini malaikat Jibril berupa dengan rupa paras yang sebenar, yang keseluruhan sayap Jibril yang pada ketika itu ada 600 sayap. Apabila Jibril menyeru Muhammad, ya Muhammad, Nabi pandang ke atas langit. Nabi kata, apabila aku pandang ke kiri, aku pandang ke kanan, penuh Jibril. Jibril ni penuh, tak habis nak ceritakan besarnya Jibril. Jibril kata apa? Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada Jabal Nur itu, pulang ke rumah. Sampailah di rumah, ketika itu Khadijah binti Khuwailid datang sambut Nabi dan biarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang. Barulah Khadijah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sebenarnya yang berlaku. Itulah serba sedikit tentang kisah penurunan Al-Quran. Itulah sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran di mana ketika itu Al-Quran ini yang diturunkan tak habis pun. 5 ayat sahaja daripada surah Al-Alaq, 5 ayat tak habis. Kemudian Jibril pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang menghafal Al-Quran, penulis wahyu di kalangan para sahabat, antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Zubair bin Awam, Khalid Al-Walid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit bin Qais. Inilah nama penulis Al-Quran. Nabi adalah Rasul di kalangan yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. La yaktubu wa la yaqra. Nabi tak pandai baca dan tak pandai menulis. Tapi tak pandai membaca dan tak pandai menulis ini bukanlah satu kelemahan ataupun kekurangan buat Nabi itu. Sebab apa? Sebab hikmah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan umat akhir zaman ini kepada seorang Nabi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Hikmah dia adalah supaya orang Yahudi, orang Nasrani tidak menuduh Muhammad mencedok daripada kitab Injil ataupun Taurat, ajaran yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh nak tuduh Muhammad ini ciplak daripada Injil ataupun Taurat, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reka ayat-ayat tersebut untuk disebarkan kepada orang-orang manusia-manusia pada ketika itu. Tak boleh nak tuduh. Sebab apa? Muhammad ni kalau kita kata dia nak menulis, dia tak pandai menulis. Nak pula suruh dia membaca, nak suruh dia cedok ayat itu daripada Taurat ataupun Injil. Nabi tak pandai membaca. Macam mana nak baca pun tak boleh, nak tulis pun tak boleh. Itulah salah satu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis ini merupakan kemuliaan yang mutlak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila wahyu ini turun,
Kadang-kadang Al-Quran ini turun dalam 5 ayat, kadang satu surah pendek, kadang 5 ayat dalam surah yang sebelumnya, kadang-kadang satu muka surat penuh. Itulah cara ayat Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Bila ayat Al-Quran ini turun, wahyu turun, Nabi akan panggil, Ta'al ya Zaid, Ta'al ya Ali, Ta'al ya Sabit, Uktub, tulis ayat ini. Ini sambungan ayat sekian-sekian. Ini ayat sambungan daripada surah yang minggu lepas sebagai contoh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat, belum pernah ada riwayat Nabi lupa. Baru pernah ada riwayat Nabi lupa, Nabi jumpa dengan Jibril, wahai Jibril, nak minta ulang ayat yang bulan lepas, terlupa, boleh tak minta ulang? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ingatan yang kuat dan kefahaman yang kuat. Jadi Nabi tak pernah lupa dan tidak pernah ada riwayat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Jibril untuk ulang perkataan tersebut, ayat tersebut. Cuma kalau Jibril turun itu hanyalah untuk bertadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama penulis wahyu. Di antara penulis wahyu ini ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik pakar-pakar Al-Quran yang menghafal Al-Quran. Antaranya adalah 4 sahabat Nabi yang masyhur itu, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini 4 orang sahabat yang di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di kalangan sahabat mereka lah mufti dari sudut kepimpinan, daripada sudut kecerdikan dan kefahaman mereka dalam agama. Antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan ada di situ Zaid bin Dathinnah, Khubayb bin Adi dan Haram bin Milhan. Ini antara nama-nama penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran, di mana Al-Quran ini suatu ketika dahulu ianya tidaklah dibekukan. Ianya tidak seperti ini, dia tidak seperti dibekukan. Pada zaman Rasulullah pun sehingga habis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran belum pernah dibukukan. 5 ayat di rumah fulan, 1 ayat ataupun 1 surah di rumah fulan, ditulis di pelepah tamar, ditulis di daun, ditulis di kayu, ditulis dekat batu, ditulis di kulit binatang. Di situlah Al-Quran. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah Rasulullah, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perang ketika itu. Sebab apa? Perang apabila Rasulullah wafat, ramai orang yang duduk di belah yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh ni mereka murtad. Mereka kata bila Nabi dah tak ada, zakat tak perlu dibayar, tak perlu bayar zakat. Jadi Abu Bakar keluarkan tentera, dan di dalam tentera ini adalah pakar-pakar Al-Quran yang mahir dengan Al-Quran. Dan antara mereka ramai yang mati syahid. Kemudian Umar datang berjumpa dengan Abu Bakar. Wahai Khalifah Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku lihat peperangan ini banyak membunuh ataupun banyak menyebabkan kematian di kalangan sahabat-sahabat yang pakar Al-Quran, yang mahir dengan Al-Quran. Mereka mati syahid. Dan aku bimbang 1 tahun ataupun 2 tahun lagi pakar Al-Quran ini akan pupus kesemuanya disebabkan perang yang kita hadapi, dan ada semuanya ini menjadi mati syahid. Jadi wahai Abu Bakar, aku mencadangkan kita himpunkan Al-Quran. Maksudnya himpun, jadikan satu mushaf, jadi satukan buku, jadikan satu buku lah, satu buku. Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar kata kepada Umar, wahai Umar, macam mana kita nak buat satu perkara yang belum pernah Nabi buat, yang ketika hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tak buat perkara tersebut. Wahai Umar, macam mana kita nak buat benda yang Nabi tak buat? Jadi kat sini apa yang Abu Bakar faham?
Abu Bakar faham apa? Abu Bakar faham kumpulkan Al-Quran ini adalah perkara bid'ah. Dan ianya memang bid'ah pun. Sebab apa? Nabi tak buat. Zaman Nabi tak pernah Nabi kumpulkan Al-Quran. Jawab Umar apa? Wahai Umar, sesungguhnya Umar, kalaulah kita tak kumpulkan Al-Quran, sesungguhnya Abu Bakar, kalaulah kita tak kumpulkan Al-Quran ini, macam mana kita nak sebarkan Islam? Macam mana kita nak ajarkan Islam nak ke seluruh alam ini, ke seluruh dunia? Macam mana kalau semuanya pupus? Orang-orang yang menghafal Al-Quran di kalangan sahabat mati syahid. Macam mana ya Khalifah Rasulullah? Jadi Umar kata, sesungguhnya pengumpulan Al-Quran ini adalah perkara yang baik, wahai Abu Bakar. Jangan takut, sesungguhnya ia adalah perkara yang Allah suka. Jadi dekat sini kita faham apa? Umar nak bagi tahu ini walaupun perkara yang Abu Bakar anggapkan bid'ah ini, bagi Umar ianya adalah penting dan ianya adalah perkara yang baik. Kita bukukan Al-Quran supaya ianya dijadikan satu mushaf, supaya dijadikan rujukan kepada orang-orang Islam. Kalaulah ada sebahagian sahabat yang sudah pun wafat. Jadi kemudian kita nak cerita tentang betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Al-Quran dunia dan juga akhirat. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Di Madinah, Nabi didatangi oleh satu kabilah ataupun satu kumpulan yang menyatakan, wahai Muhammad, kami nak masuk Islam. Boleh tak hantarkan sahabat-sahabat kamu yang mahir dengan Al-Quran, supaya di tempat kami boleh belajar Al-Quran dan boleh mengetahui Al-Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan para sahabat. Antara yang berada di situ adalah Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasinnah. Ada berbelas orang sahabat Nabi hantar ikut rombongan ni balik. Di dalam perjalanan sampai di pertengahan padang pasir, tiba-tiba mereka dikepung oleh satu tentera, satu pasukan berkuda. Hampir 200 pasukan berkuda, punyalah ramai. Jadi para sahabat pelik, kami keluar bukannya untuk nak berperang, kami keluar untuk menjadi satu ataupun jadi satu utusan ataupun legasi daripada kerajaan Madinah untuk keluar berdakwah kepada satu kabilah. Kami bukan keluar untuk nak berperang. Rupa-rupanya orang-orang Islam dan juga para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah dikhianati. Mereka bukan nak belajar Al-Quran pun, ataupun mereka bukan nak masuk Islam pun. Mereka sengaja berbuat begitu supaya mereka dapat membunuh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksudnya di sini orang-orang Islam, kerajaan Madinah telah dikhianati oleh kabilah tersebut apabila 200 tentera berkuda lengkap dengan senjata kepung mereka. Apa nak boleh buat? Memang kalau ikutkan daripada logik akal, pasti akan kalah. Mereka berbelas orang saja. Ni 200 orang tentera berkuda. Satu tentera berkuda boleh lawan dengan 4 orang tentera berjalan kaki. Sungguh pun begitu, ada juga para sahabat sebahagiannya ambil tindakan untuk lawan dan sebahagiannya ambil tindakan untuk menyerahkan diri. Antaranya adalah Khubayb bin Adi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pakar Al-Quran. Kita nak tengok di sini betapa Allah memuliakan sahabat ini, di mana menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati mereka, sebagai sahabat mereka, dan juga menjadikan Al-Quran ini teman sejati mereka. Apabila mereka telah ditangkap, mereka dibawa ke Mekah. Sebab apa? Sebab mereka dibawa ke Mekah ini untuk dijual, bukan untuk dijadikan hamba, tapi untuk dijadikan tebusan untuk dibunuh.
Sebab apa? Mereka tahu orang-orang Mekah dendam dengan orang Madinah. Pada perang Badar hari yang dulu, mereka telah menang. Orang-orang Islam telah menang. Kali ini mereka bawa kepada Mekah supaya apa? Mungkin ada orang nak beli Khubayb bin Adi ini. Sampai di Mekah, ada pemimpin ataupun pemerintah Mekah nak beli Khubayb bin Adi ini. Sebab apa? Khubayb bin Adi ini ada hutang darah. Dia dah bunuh kawan ataupun ahli keluarga pemerintah ini. Jadi dibelinya Khubayb bin Adi. Kalau dia nak bunuh masa tu pun dah boleh sangat dah. Tapi dia tak bunuh. Dia simpan dulu Khubayb bin Adi ni di dalam penjara. Di dalam penjara yang dijaga oleh seorang hamba perempuan, Jariyah gelarannya ketika itu. Kata hamba perempuan ini, aku belum pernah melihat satu tawanan yang baik selain daripada Khubayb bin Adi. Kita, sahabat Nabi, dalam keadaan dia digari, dalam keadaan dia masuk dalam penjara sebagai banduan, orang kata baik lagi. Kita pakai kopiah, pakai jubah, pakai ridak, pakai serban, orang nampak kita lalu, orang kata dia ni jahat, dia ni banyak mulut. Itu beza kita, jauhnya beza kita dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat duduk dalam penjara, orang kata dia baik. Dan di dalam tempoh itu, Jariyah melihat sesungguhnya Khubayb bin Adi duduk di dalam penjara itu dalam keadaan dia bersolat. Dia mengulang-ulang Al-Quran. Dan ada satu peristiwa, Jariyah ini melihat Khubayb bin Adi sedang memegang penuh tangan dia anggur, yang pada ketika itu anggur tak ada. Musim itu adalah musim kemarau. Mana mungkin Khubayb bin Adi dapat makan anggur, dan sedangkan makanan pun tidak diberi kepada Khubayb bin Adi. Ini adalah salah satu perkara luar biasa karamah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka dekat dengan Al-Quran, betapa mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah memberikan manfaat kepada mereka, perkara-perkara yang luar biasa. Jangan pula kita kalau beribadah, zaman sekarang ni orang beribadah, orang berdakwah, mengaji Al-Quran ataupun nak jadi tok guru sekali pun, dia nak dapat apa? Nak dapat karamah. Nak dapat karamah, nak dapat orang sanjung, nak orang salam, cium tangan terbalik, kiri kanan depan belakang, dada pun dia cium. Ibu ayah kita pun kita tak salam macam tu. Tapi dengan orang lain, tok guru, yang kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni dah hampir merapu. Sepatutnya orang yang puji dia, tapi dia pula yang angkat diri dia. Angkat diri dia. Orang kata angkat tadah timba, angkat timba tu sendiri. Jadi begitulah para sahabat Nabi. Apabila sampai waktu hukuman Khubayb bin Adi ini, Khubayb bin Adi ini dibawa ke Tanaim. Sebab apa? Di tanah haram mereka tidak akan berperang ataupun tidak akan membunuh. Mereka akan bawa di Tanaim. Sampai di Tanaim, Khubayb bin Adi ini sebelum dia disalib ini, dia minta untuk semayang 2 rakaat. Ketika itu semua orang dah kumpul dah. VIP semua dah duduk di bahagian depan, orang-orang rakyat biasa duduk di keliling, dan Khubayb bin Adi berada di atas ataupun berada di tengah-tengah lah. Sebab apa? Masa itu, itulah pertunjukan. Sebab apa nak hina Khubayb bin Adi ni? Sebelum Khubayb bin Adi ni dibunuh, dia minta izin kepada pemimpin Mekah, pemimpin Quraisy untuk nak solat 2 rakaat. Khubayb bin Adi solat dengan laju. Sebab apa? Khubayb bin Adi kata kepada pemimpin Mekah, sengaja aku solat dengan laju supaya kamu tak menyangka yang aku takut untuk menghadapi kematian. Kalau kita lagilah lama kita solat, 1 rakaat tu boleh jadi surah Yasin. Lepas tu tak pun surah Baqarah, rakaat kedua surah Imran. Lama kita ambil. Sebab apa? Ni nak kena bunuh kejap lagi ni. Khubayb bin Adi ni bagi tahu kepada pemimpin Mekah, sengaja aku cepatkan solat aku ni supaya kau tak menyangka yang aku takut nak mati kejap lagi. Kemudian disalib Khubayb bin Adi ini.
Disalib, nak bunuh dengan cara macam mana ni? Adakah dipancung? Tidak. Dipotong sebelah tubuh Khubayb bin Adi, tangan Khubayb bin Adi. Dipotong lagi sebelah tangan Khubayb bin Adi. Darah memancut-mancut. Ketika darah memancut itu bukan potong kuku ya. Bukan potong kuku ataupun jentik starlight ke, bukan. Hukuman dia adalah potong. Potong ni terus mati ke? Takkan mati dulu. Dia akan sakit dulu. Dia akan sakit, darah memancut-mancut. Ketika itu pemimpin Mekah tanya apa? Wahai Khubayb bin Adi, nak tak kalau aku lepaskan kamu sekarang ni, gantikan tempat kamu ni dengan Muhammad? Apa Khubayb bin Adi bagi tahu? Inilah salah satu akhlak orang yang mencintai Al-Quran, yang mengutamakan Allah dan mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Adi nak bagi tahu, begini cinta kami terhadap Muhammad, begini kesanggupan kami dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khubayb bin Adi? Hei pemimpin Mekah, tidak aku benarkan untuk gantikan tempat aku dengan Muhammad, ataupun untuk nak dicederakan Muhammad dengan satu duri sekalipun, tidak akan aku benarkan. Berkobar-kobar Khubayb bin Adi. Dipotong Khubayb bin Adi sebelah kaki, sebelah lagi kaki dia. Dan ketika Khubayb bin Adi diambang sakaratul maut, Khubayb bin Adi jawab apa? Khubayb bin Adi mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Apa ya doa dia? Allahumma asihim adada. Ya Allah, kira mereka sorang-sorang. Waqtulhum bidada. Bunuh mereka sorang-sorang kesemuanya. Wala tubqi minhum ahada. Jangan tinggal mereka seorang pun. Orang-orang jahat ni, dia tahu mereka jahat. Dia tahu dia di pihak yang jahat. Bila dia dengar doa sahabat Nabi, mereka jadi takut. Jadi takut, ada yang pegang anak, terlepas anak mereka. Ada yang tengah ketawa, diam mereka. Sebab apa? Mereka tahu Muhammad dengan sahabat dia kalau berdoa, doa itu pasti akan dimakbulkan. Ada yang lepas anak dia, jadi terdiam, ternganga, tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Mereka tahu orang jahat ni, dia tahu mereka jahat. Dia tahu dia tengah inaya orang tu. Dia tahu. Cuma apa? Cuma dia suka ataupun ego dia. Jadi apabila selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan dengan berita ini. Nabi sedih. Nabi kata ambil jenazah Khubayb bin Adi. Sampai saya para sahabat tengok jenazah Khubayb bin Adi tak ada dekat situ. Kemudian tanya juga dengan orang-orang Mekah yang ada dekat situ pun tak tahu dekat mana jenazah Khubayb bin Adi. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tahu dah kalau jenazah ni tak ada. Nabi kata tak apa, la bas, dafanatul malaikah. Sesungguhnya malaikatlah yang telah menguruskan jenazah Khubayb bin Adi. Itu di dunia Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang mengamalkan Al-Quran. Apabila kita tengok, kita masuk di dalam alam barzah. Alam barzah ni, kalau hari ini, kalau esok kita mati, bermaksud isyak kejap lagi ni adalah isyak kita yang terakhir. Kalau orang itu mati petang, maksudnya zuhur esok adalah zuhur yang terakhir untuk hidup dia buat selama-lamanya. Sebab apa? Dah tak ada ibadah dah lepas kita masuk ke dalam alam barzah. Bila masuk dalam alam barzah ini, ada siksa kubur, ada azab kubur. Hadis ini Hasan, taraf dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang membaca tabarakalladzi, surah apa? Surah Al-Mulk. Dekat sini pun saya tengok bagus ada baca Al-Mulk. Siapa membaca tabarakalladzi, surah Al-Mulk ini, Nabi kata dia akan mendapat perlindungan daripada azab kubur. Azab kubur ini, malaikat yang dalam itu, Munkar dan Nakir ni, dia ni kalau orang tu husnul khatimah ke su'ul khatimah ke, dia akan kasar dengan orang tu. Dia akan menengking, mata dia berwarna biru. Kalau dia bercakap akan keluar percikan-percikan api. Dan di tangan dia ada mitrakul hadid, iaitu penukul besi. Kalau diletakkan di atas gunung, maka hancur leburlah gunung tersebut. Dia husnul khatimah pun dia akan tanya, ma rabbuka. Dia akan kasar dengan kita. Kita tak ada rasa risau ke dalam hati kita bila kita mati nak menghadapi malaikat yang jadi semacam ni. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kita sambung sekali lagi bagi laluan azan, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Di dalam alam barzah, kalau seseorang itu dimasukkan di alam barzah, dia akan didatangi oleh malaikat. Kalaulah orang itu dia membaca Al-Quran, satu surah aja dia baca. Apa dia surah tu? Surah Al-Mulk. Apabila malaikat ini nak datang pukul dia dekat bahagian kepala, Al-Mulk datang selamatkan dia. Al-Mulk datang, Al-Mulk kata sesungguhnya dia ni dulu di dunia mengamalkan aku, membaca aku setiap hari, dan dia sangat suka dengan surah Al-Mulk ini. Kemudian nak dipukul malaikat ini di bahagian kanan dia, bahagian kanan badan dia. Surah Al-Mulk datang di bahagian kanan, arah kanan, menghalang malaikat ini daripada memukul si pengamal Al-Mulk ini. Kemudian malaikat ini nak datang pukul dari arah yang bawah. Tengok ya, betapa bersungguh-sungguhnya malaikat ini nak tabuh kita, nak tabuh jenazah ini. Sampai di bahagian kaki nak dipukulnya jenazah ini, Al-Mulk datang menyelamatkan dia. Sesungguhnya dia ini dahulu mengamalkan aku, membaca aku dan mengagungkan aku, dan hari ini aku nak membantu dia. Itu di antara syafaat Al-Quran di dalam alam barzah. Kemudian apabila dibangkitkan, masuk kita di padang mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, dan ketika itu tak ada program bela. Kita dengan Allah terus berbicara, berurusan terus dengan Allah. Berurusan terus dengan Allah. Kita dengan Allah bercakap terus. Dalam keadaan itu datang dua surah. Apa dia? Surah ini dipanggil dengan Al-Zahrawan, iaitu dua bunga, merujuk kepada Al-Baqarah dan Al-Imran. Surah inilah yang akan memberikan syafaat, membantu kita apabila berada di mahsyar dan juga ketika hisab itu. Inilah salah satu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada kita rahsia
rahsia ni kita dah tahu dah. Dah bocor dah rahsia ini. Untuk kita mengamalkan Al-Quran. Rahsia dah bocor, tinggal kita nak amal ke ataupun tak nak amalkan. Masa bila nak amal? Ni dekat dunia ni. Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita umur, walaupun kita dah masih lagi 20-an. Baru 20-an, baru 21. Kita tahu tak bahawa sesungguhnya di akhir zaman ini mautul fajaah, bersepah-sepah, mati mengejut ini. Saya kerja dekat hospital. Dululah, kalau dulu kita tengok 30 tahun dahulu ke, ataupun masa tuan-tuan semua ni masih kecil-kecil ke, kita nampak orang yang tua sahaja yang akan mati. Berita kematian tu selalu didengar orang tua, orang sudah berumur, orang yang sudah sakit tua. Akhir zaman ni kita nampak orang muda pun boleh meninggal. Kita tengok dekat Facebook, kita tengok dekat mana-mana laman sosial, update ke apa, banyak orang yang muda meninggal. Di kalangan pelajar pun boleh meninggal. Jangan kita sangka bahawa kita muda lagi, perjalanan hidup kita panjang. Kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita. Kematian ini adalah rahsia. Allah rahsiakan kematian kita ini adalah nikmat untuk kita. Sebab apa? Kalau kita tahu esok ataupun sebulan lagi kita nak meninggal, kita dah tak duduk lagi dah. Kita dah tak ada sibuk dah nak dengan keduniaan, nak main handphone, nak main Mobile Legend, nak main PUBG, nak main apa lagi. Kita tak ada masa untuk sebut. Kalau kita tahu sebulan lagi, itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita, Allah rahsiakan kematian kita. Sungguh pun Allah rahsiakan kematian kita ni, kita kena berhati-hatilah. Sebab apa? Kalau orang itu mati dalam keadaan mengejut, tak bersedia, itu adalah satu penyesalan buat dia, buat selama-lamanya. Sebab apa? Masuk dalam alam barzah, tak ready. Baru esok nak pergi kelas, baru terfikir esok nak kelas, nak hantar assignment, tiba-tiba dah mati dah. Dah tak boleh nak apa-apa, dah mati dah. Dah mati. Tak boleh nak apa-apa, baru nak deal dengan kawan, nak main futsal. Kejap lagi nak pergi makan dekat kafe, tiba-tiba mati. Tercengang-cengang kita kalau kita tak ada persediaan untuk nak menghadapi kematian. Dan bila kita masuk di dalam syurga, Allah memuliakan Al-Quran ini. Di dalam syurga dah tak ada dah solat, nak sedekah pun tak boleh. Sebab apa? Dalam syurga semua orang kaya-kaya. Nak buat apa? Nak buat haji pun dah tak boleh dah. Mana ada dah haji, ibadah dah tak ada. Tapi Allah muliakan orang-orang dalam syurga nanti dengan Al-Quran. Bukanlah sebab dia nak beribadah, tapi mereka berlazat-lazat ataupun bersukaria dengan Al-Quran. Terkumat kamit bibir mereka membacakan Al-Quran. Inilah kemuliaan Al-Quran, yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita duduk di akhir zaman, kita dah tak dapat jumpa dengan Nabi. Jauhnya jarak kita dengan Nabi 1400 tahun lebih, tapi Nabi tinggalkan kita, Allah tinggalkan kita. Salah satu mujizat Al-Quran. Mana Al-Quran ni, peliknya Al-Quran ni kalau kita hayatilah. Kadang-kadang orang pergi Mekah, dengar imam baca, tak tahu pun maksud, tapi dia jadi menangis. Kita orang Melayu ni pun menangis. Lagilah dengan sound system tak berdengung bila dengar sebutir-sebutir imam Mekah tu baca. Jadi sedih, jadi hibah. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini dia kalamul qadim. Dia adalah datangnya daripada Allah. Dia bukannya makhluk. Al-Quran ini bukannya makhluk. Dia datangnya daripada Allah, datangnya daripada Tuhan. Jadi ianya adalah mukjizat. Mukjizat perkara luar biasa. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu masa bila hidayah Allah tu nak turun. Kadang orang di Jepun, kebanyakan orang di Jepun, dia masuk Islam bukan sebab didakwahkan, tapi dia membaca tafsir Al-Quran, hatam dia tafsir Al-Quran, masuk dia Islam. Kita tak tahu dekat ayat mana Allah nak jentik dia untuk nak masuk Islam. Jadi kita yang orang Islam ni, kitalah yang lagi patut membaca Al-Quran, menjadikan sahabat baik Al-Quran dalam kehidupan kita. Sehari bacalah Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran dalam keadaan berhabuk. Jangan jadikan Al-Quran semata-mata hantaran kahwin saja. Jangan jadikan Al-Quran semata-mata hantaran kahwin. Beli Al-Quran yang mahal, siap tulis dekat situ Fatimah dan juga Aaron
kemudian diberikan sebagai hantaran, kemudian tak baca dah, plastik pun tak buka lagi. Jadilah pengamal Al-Quran. Sebab apa? Di akhirat nanti Allah akan kata orang yang ahli Quran ini adalah ahli keluarga Allah. Tak syarat pun nak hafal Quran, tak syarat pun dia mesti tahfiz Al-Quran. Sebab apa? Khalid Al-Walid ni dia susah nak baca Al-Quran. Dia susah. Dia kadang-kadang surah Qul ya ayyuhal kafirun tu kan berbelit-belit ujung dia, tak budun terbalik-balik, kadang-kadang tak jumpa jalan akhir dia. Khalid Al-Walid begitu, tapi dia mencintai Al-Quran, kesungguhan dia membaca Al-Quran. Jadi tak syarat pun untuk seseorang itu nak jadi ahli Al-Quran dia mesti tahfiz, dia mesti orang yang menghafal Al-Quran, tapi dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga sahabat baik dia. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.